Saya Muhammad Hafiz Ikram bin Abdul Muttalib, ketua kumpulan untuk kumpulan 1 Falsafah Pendidikan Seksyen 1. Pengalaman positif kumpulan kami dalam melaksanakan projek ini adalah kami sekumpulan bertungkus lumus berlatih menghafal skrip masing-masing. Kami juga saling membantu satu sama lain dalam sesi latihan dan menghafal skrip. Perkara ini telah menambahkan lagi keserasian ahli kumpulan kami. Setiap kumpulan pasti menghadapi pelbagai cabaran untuk menjayakan projek ini. Kumpulan kami tidak lepas darinya dan cabaran yang kami perlu hadapi adalah masalah ketiadaan tempat untuk membuat latihan dan masa yang terlalu padat dengan kelas pada sesi pagi dan petang. Kami terpaksa menempah bilik latihan yang kecil kerana kesemua bilik latihan yang berskala besar telah habis ditempah oleh pasukan yang lain. Bahagian E. Refleksi kumpulan anda terhadap projek blok karya filosofia. Nombor 1, refleksi soalan topik yang diberikan. Tajuk yang kami pilih adalah Laksamana Doremi. Kami memilih tajuk ini kerana filem Laksamana Doremi amatlah boleh dikatakan sebuah filem yang menarik dan scene-scene yang kami lakukan itu adalah baik. Nombor 2, refleksi pengajaran pensyarah. Pada pendapat saya, cara pengajaran yang ditunjukkan oleh pensyarah bagi kursus ini amatlah menepati cita rasa saya kerana beliau menunjukkan tunjuk ajar secara spontaneous. Dengan menggunakan kaedah pengajaran begini, saya atau pelajar lain akan berasa seronok untuk belajar topik yang baru. Tak lupa juga penggunaan tayangan slide yang ceria dan kemas juga menjadi asbab mengapa pengajarannya mudah difahami. Nombor 3, refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Saya sebagai salah seorang pelajar yang mengambil kursus falsafah pendidikan Seksyen 1 ini ingin menyatakan bahawa segala topik yang telah diberi tunjuk ajar adalah menarik dan mudah difahami. Ciri-ciri pengajaran ini perlu diterapkan di dalam diri kesemua guru-guru mahupun bakal guru pada masa akan datang, supaya cara pengajaran kita dapat menarik minat pelajar dan secara tidak langsung menjadikan kelas kita menjadi sebuah kelas yang memiliki falsafah yang tersendiri. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kabir Roslan. Nombor metrik saya DB210104 dan saya akan menyatakan tentang refleksi berkaitan soalan topik yang diberikan. Soalan topik yang kami pilih ialah Laksamana Doremi, di mana kami mendapati terdapat banyak nilai yang boleh didapati daripada Laksamana Doremi ini, antaranya nilai persahabatan. Misalnya, Laksamana Doremi ni mereka bekerjasama bersatu padu untuk mengalahkan Fasola menggunakan barang-barang hikmatnya. Dan ini amatlah memberi kesan kepada kami dan boleh diaplikasikan di dalam hidup kami. Dan seterusnya, refleksi terhadap pengajaran pensyarah. Pensyarah memberikan pengajaran yang baik dan menarik yang membuatkan kami sebagai pelajar berasa lebih ingin tahu dalam falsafah pendidikan ni. Dan seterusnya, refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan, di mana falsafah pendidikan telah membuka minda kami untuk memahami falsafah ni dan mengetahui bahawa falsafah ni mempunyai banyak cabang dan cabang-cabangnya berkait.
Itu saja daripada saya. So, seterusnya saya Muhammad Azharul Syazwan bin Haris dengan nombor matrik DB 210072. Okay, so first kali saya nak cakap pasal refleksi soalan topik untuk yang diberikan oleh pensyarah. So berdasarkan saya punya pendapat, soalan yang diberikan kepada kita orang, pada kami oleh pensyarah, dia adalah satu soalan yang menjadikan kami untuk mendengar semula Allah. Okey, semula bongok lah. Dah cantik lah tadi. Okey. Terima kasih kepada saudara Haikal. So saya Muhammad Azharul Syazwan bin Haris, bernombor matrik DB 210072. And then pertama sekali saya akan bercakap berkenaan dengan refleksi soalan topik yang diberikan lah. So melalui pandangan saya, soalan topik yang diberikan oleh pensyarah tu untuk karya filosofi ni, dia bagi satu pendekatan kepada kami sebagai pelajar untuk mengkaji sendiri nilai-nilai yang ada dalam karya-karya yang ada. Contoh kalau kumpulan kami, kita orang ambil Laksmana Doremi. So berdasarkan Laksmana Doremi tu, dapatan apa yang kita peroleh daripada cerita tu untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kita lah. So kat situ soalan yang diberikan sangat-sangat relevan serta menarik bagi saya, kerana saya dapat mengetahui nilai-nilai yang tersembunyi dalam cerita Laksmana Doremi itulah. So seterusnya saya akan bercakap berkenaan dengan pengajaran pensyarah sendirilah. So saya rasa saya amat berpuas hati, bukan berpuas hati, maknanya saya seronok belajar dengan pensyarah. So pensyarah punya pengajaran ataupun cara penyampaian kursus topik dalam kursus ini, saya rasa amat memberi saya macam satu perasaan ingin tahu berkenaan dengan falsafah pendidikan ataupun yang perkara yang berkaitan dengan topik ni lah. So lagi satu, cara pensyarah mengajar pun saya agak tertarik, kerana saya sebelum ni saya belajar kat sekolah apa semua. So cara penyampaian guru tu adalah satu macam guru sekadar mengajar di kelas. Jadi tiada pendekatan antara guru dan murid. Jadi saya rasa pengajaran pensyarah amat bagus lah untuk kursus ni. So akhir kata saya, sebelum saya buat konklusi, saya akan cakap berkenaan dengan refleksi penerimaan pelajar terhadap kursus falsafah pendidikan. So daripada segi penerimaan pelajar, berdasarkan pengalaman saya ataupun sepanjang kelas, sepanjang menjalani kelas-kelas bersama pensyarah, saya rasa cara pengajaran pensyarah tu ada keunikan sendiri. Maknanya pensyarah memberi peluang kepada pelajar untuk macam melakukan task tu dengan sendirilah. So pensyarah bagi task untuk buat karya. So berdasarkan karya tu, para pelajar boleh dapat nilai falsafah pendidikan. So macam ni bagi saya satu pendekatan yang baru dalam hidup saya lah. So selama ni sepanjang saya belajar sebelum ni, pendekatan hanya macam pendekatan pengajaran tu macam just bagi maklumat, bagi buku teks apa semua. So kat situ agak membosankan. And then untuk kali ni, untuk kursus falsafah pendidikan ni, satu pendekatan yang membuatkan saya sifat ingin tahu serta ingin belajar. So saya tak bosan. Sometimes macam saya sejujurnya lah, saya cepat bosan terhadap satu-satu kursus tu. So melalui kursus ni, saya lagi minat untuk menonjol. So untuk macam
untuk belajar apa semua kan. So benda ni saya rasa adalah satu keunikan bagi kursus falsafah pendidikan tersendiri. Saya rasa tu saja. So boleh saya passing dekat ahli kepala yang lain lah untuk berkongsikan refleksi diorang. So sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munah Hadira binti Muhammad Saifuddin, nombor matrik DB210022. Hari ini saya akan ceritakan tentang refleksi soalan topik yang diberikan. Refleksi berkaitan soalan topik yang diberikan ialah menghayati dan memahami falsafah pendidikan dan juga seni-seni falsafah yang terdapat di Malaysia ini. Seterusnya dapat mengembalikan penggunaan bahasa klasik atau Melayu lama yang sudah lama dipinggirkan pada zaman kini. Selain itu, dapat menghasilkan sebuah karya persenian seperti pembuatan manuskrip bersama kumpulan. Selepas itu, mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dengan bekerjasama menghasilkan soalan topik dengan jayanya. Akhir sekali, menghidupkan kembali penggunaan falsafah dalam pendidikan. Okey, seterusnya saya akan bentangkan tentang refleksi pengajaran pensyarah. Refleksi apa yang saya dapat sepanjang pengajaran pensyarah ialah saya dapat mengenali dan mengetahui sesuatu pembelajaran baharu iaitu berkaitan falsafah pendidikan. Pengajaran pensyarah juga dapat meluaskan lagi perkembangan saya dalam meneroka apakah maksud sebenar falsafah pendidikan. Pengajaran pensyarah ini dijadikan dalam bentuk 3 modul di mana modul pertama merangkumi bab 1, 2 dan 3, manakala modul 2 merangkumi bab 4, 5 dan 6 dan akhir sekali modul 3 yang merangkumi bab 7, 8 dan 9. Bagi pendapat saya, penggunaan modul dalam pengajaran pensyarah ini sangat bagus dan juga padat dengan isi. Contohnya seperti modul 1 bab 1, ianya sungguh lengkap untuk memenuhi isi dalam keseluruhan bab 1. Ia juga menekankan kata kunci, aliran dan juga teori falsafah pendidikan. Akhir sekali, saya juga dapat mengenali beberapa maksud perkataan yang disampaikan oleh pensyarah. Pencurahan ilmu daripada pensyarah membuatkan saya berterima kasih kerana memberi saya ilmu baru tentang pembelajaran falsafah pendidikan. Yang ketiga pula iaitu refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan ialah saya dapat mengenali dan memahami apa itu falsafah pendidikan, di mana falsafah pendidikan ini penting bagi kami yang mengambil kursus pendidikan teknik dan vokasional. Selain itu, pelajar juga dapat menambah pengalaman dalam menghayati perfilman falsafah yang terdapat di Malaysia. Contohnya dengan melakukan persembahan lakonan berkaitan dengan perfilman Datuk Tan Sri P. Ramlee. Seterusnya, falsafah pendidikan ini mengajar kami untuk bekerja dalam berkumpulan di mana kami semua bekerjasama dalam menyiapkan tugasan dan juga persembahan kami. Selepas itu, pelajar dapat mencari dan meneroka dengan lebih luas tentang falsafah-falsafah yang lain seperti memberi pendapat tentang falsafah lakonan kami dan juga menyaksikan persembahan serta falsafah yang dikeluarkan oleh ahli kumpulan lain. Akhir sekali, falsafah pendidikan ini banyak memberi informasi terbaharu tentang cara memahami dan menghormati falsafah dalam pembelajaran pada zaman ini. Sekian sahaja daripada saya akan bagi kepada orang lain. Okay, baiklah. Seterusnya saya Razel Tunung Razali, nombor matriks DB210015, akan membentangkan yang pertama refleksi soalan topik yang diberikan. Refleksi saya tentang soalan topik yang diberikan ialah ianya mudah. Salah. Sorry, start dari awal. Sorry. Baiklah, seterusnya saya Razel Tunung Razali, DB210015 akan menjawab soalan yang pertama iaitu refleksi soalan topik yang diberikan. Refleksi saya tentang soalan topik yang diberikan ialah ianya amatlah membantu untuk lebih memahami secara mendalam tentang pentingnya falsafah dalam kehidupan dan ianya dapat diaplikasikan di mana sahaja
Maksudnya falsafah ini bersifat umum. Ia tak seharusnya di sekolah sahaja. Di dalam kehidupan kita seharian pun tanpa kita sedari kita sudah mengaplikasikannya. Selain itu, melalui topik ini, pelajar dapat menggabungkan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam secara bersamaan. Seperti idealisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan realisme. Begitu juga dengan 3 falsafah pendidikan Islam yaitu talim, tabib, dan tabiah. Baiklah, untuk soalan kedua, refleksi pengajaran pensyarah. Pada pendapat saya tentang refleksi pengajaran pensyarah adalah ianya padat, ringkas, dan mudah difahami. Selain itu, melalui pengajaran ini, kami berkesempatan untuk terus mengaplikasikannya melalui tugas yang diberikan. Seperti projek karya filosofia yang baru saja kami lalui ini. Di sini kami berkesempatan untuk saling berkongsi pendapat, bekerjasama dan menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam menghasilkan sebuah karya. Tanpa disadari, sepanjang menjalankan projek ini, pelajar dapat mengembangkan potensi diri masing-masing. Dan yang terakhir daripada saya, tentang refleksi penerimaan pelajar kepada kursus pendidikan falsafah pendidikan. Refleksi saya tentang penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan ini setelah apa yang telah dilalui sepanjang pengajaran dan pembelajaran ini berlangsung, ialah bagi saya ianya telah mengajarkan pelajar agar tidak menyerah untuk tetap mencari ilmu pengetahuan, sentiasa berketerampilan baik, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan sentiasa berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang diberi Muhammad Khairul Azhar bin Marzuki, bernomor matriks DB21 DB210047. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan refleksi topik yang diberikan kepada saya lah. Yang pertama adalah refleksi topik yang diberikan. Pada pendapat saya, topik yang diberikan memberi banyak manfaat. Sebagai contoh, saya boleh bekerjasama antara satu sama yang lain, sekaligus dapat mengeratkan silaturahim, dan selain itu saya juga dapat memahami erti falsafah dalam suatu organisasi, dan saya juga dapat mempelajari perkara-perkara yang baru seperti membuat manuskrip, berlakon, dan sebagainya. Akhir sekali, berdasarkan topik yang diberikan, saya boleh menambah keyakinan diri serta boleh mendalami, memahami dan menghargai tokoh-tokoh seni filem klasik. Yang pertama adalah refleksi topik yang diberikan. Pada pendapat saya, topik yang diberikan memberi banyak manfaat. Sebagai contoh, saya boleh bekerjasama antara satu sama yang lain, sekaligus dapat mengeratkan silaturahim, dan selain itu saya juga dapat memahami erti falsafah dalam suatu organisasi, dan saya juga dapat mempelajari perkara-perkara yang baru seperti membuat manuskrip, berlakon, dan sebagainya. Akhir sekali, berdasarkan topik yang diberikan, saya boleh menambah keyakinan diri serta boleh mendalami, memahami dan menghargai tokoh-tokoh seni filem klasik yang ada di Malaysia. Dan seterusnya pula, refleksi pengajaran pensyarah kepada pelajar. Pada pendapat saya, proses pengajaran dan pembelajaran yang diberikan oleh doktor ataupun pensyarah kepada saya
sepanjang melakukan pengajaran, saya dapat belajar perkara yang baru, seperti mengetahui persediaan kita sebelum menjadi seorang guru yang berfalsafah. Dan selain itu, saya juga dapat mengetahui kepentingan kita cintakan ilmu, kerana perkara yang membezakan diri seseorang individu itu adalah dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dan akhir sekali, melalui tugasan yang diberikan pensyarah kepada pelajar seperti karya filosofia, saya dapat bekerjasama sekaligus mengeratkan silaturahim sesama rakan-rakan dan pensyarah. Dan akhir sekali, refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah yang diberikan, saya dapat mempelajari ilmu, arti ilmu dan cintakan ilmu. Seperti seseorang yang berfalsafah, di mana kita dapat membezakan perkara yang buruk ataupun perkara yang baik. Selain itu juga, kursus ini juga mengajar diri kita menjadi seseorang yang lebih berakhlak mulia, lebih berilmu, berketerampilan, serta bertanggungjawab. Di mana perkara ini memberi sumbangan keharmonian, kemakmuran kepada keluarga dan masyarakat serta negara. Rasanya itu je refleksi yang saya boleh berikan, dan akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan doktor lah. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Haziq bin Muhammad Din, nombor matrik DB210106. Okey, refleksi bagi soalan topik individual. Jadi, soalan topik yang kita berikan ialah untuk melakukan satu lakonan dan juga menghasilkan satu manuskrip untuk lakonan tersebut. Dapatan saya daripada soalan ini ialah kami dapat mempraktikkan soft skill, iaitu skill berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung. Contohnya secara langsung ialah mungkin dalam lakonan tersebut kita akan berinteraksi secara, boleh katakan secara tersirat dengan para penonton bila melakukan lakonan, dan tersurat juga bila kita menggunakan bahasa-bahasa manis ataupun bahasa-bahasa peribahasa ataupun kata-kata yang tak dia akan dipahami secara langsung. Tapi apabila dilihat betul-betul, dikaji, maka kita akan jumpa nilai tersebut. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang refleksi pengajaran pensyarah. Okey, pada pendapat saya, pengajaran pensyarah kami iaitu Dr. Sofura ni amat berilmu falsafah. Boleh nampaklah dia seorang doktor yang berfalsafah tinggi dan memahami topik dan juga tajuk-tajuk tambahan yang diterangkan dalam itu. Saya pun dapat menerima pelajaran ini dengan mudah, dan ada kalanya saya boleh menerangkan tentang sesetengah benda dalam falsafah tersebut, seperti bagaimana kami nak kenal tentang pelajar, bagaimana falsafah ini, bagaimana sejarah itu jadi, dan saya pun akan datang boleh melakukan mengeluarkan sedikit ilmu ni kepada orang lain lah jikalau mereka tanya. Dan hujung kata ialah untuk refleksi penerimaan pelajar. Pada pendapat saya ingin bahas bahawa semua topik yang ditujukan pada kami memang amat menarik, mudah difahami, dan juga kualiti pengajaran ini yang digunakan oleh Dr. Sofurah ni, dia perlu diterapkan dalam di semua cikgu lah. Dan saya boleh kata saya boleh terima pelajaran ni dengan mudah. Yang bonus ni kepada saya ialah karya filosofia itu. Ia satu benda projek yang susah, tapi kami dapat berinteraksi dengan grup kumpulan kami, dan juga kami dapat berkenalan, mempraktikkan soft skill, dan juga mengeluarkan diri daripada kita punya shell ataupun dapat menjumpai rakan-rakan baru, circle-circle baru, dan juga mengenali macam mana falsafah ni boleh dipelajari melalui satu lakonan tersebut. Okay, sekian, terima kasih. Saya akan serahkan kepada orang lain. Baiklah, terima kasih. Saya akan menyambung pembutangan. Nama saya Dendi Adli bin Muhammad Ghazali, nombor matrik DB210037.
Untuk refleksi soalan topik, yang pertama, apa yang dapat saya ceritakan berkenaan refleksi topik ialah berdasarkan penceritaan yang dipilih, iaitu cerita Laksamana Doremi. Cerita ini memberikan banyak pengajaran kepada kami. Antara contoh yang boleh diambil daripada cerita ini ialah Laksamana Doremi yang sama-sama bersusah payah dan bekerjasama dari awal penceritaan hingga ke akhir penceritaan. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seterusnya, untuk refleksi pengajaran pensyarah, pada pendapat saya, cara pengajaran yang diajar oleh Dr. Nur Safurah adalah begitu menarik. Ini kerana beliau memberikan nota modular yang ringkas dan padat serta kuliah yang diberikan dapat difahami mudah. Beliau juga merupakan seorang pensyarah yang bersemangat sewaktu menyampaikan kuliah. Beliau selalu memberikan sedikit pengetahuan lain sebagai maklumat tambahan kepada kami. Dengan kaedah pengajaran ini, saya serta rakan-rakan lain rasa lebih bersemangat dan seronok untuk mempelajari kursus falsafah pendidikan ini. Untuk refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan, kursus falsafah pendidikan ini memberikan banyak pengetahuan baharu dalam memahami sistem pendidikan di Malaysia. Antara topik yang dipelajari ialah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, konsep asas falsafah, falsafah tradisional moden, falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru serta falsafah Tibet. Dan ini menunjukkan bahawa segala topik yang telah diberi tunjuk ajar adalah menarik, mudah difahami dan mampu untuk memberikan kesan yang positif. Seterusnya saya serahkan kepada ahli yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hani Umairah binti Uthman. Nombor metrik DB 210066. Okey, saya masuk terus kepada refleksi soalan topik yang telah diberikan. Okey, saya sama seperti rakan-rakan yang lain. Topik yang kami pilih ialah Laksamana Doremi yang mempunyai nilai-nilai persahabatan antara tiga sekawan. Selain daripada itu, apa yang saya dapatkan adalah silaturahim antara kami. Contohnya daripada kenal, daripada tak kenal boleh jadi kenal, daripada tak bertegur boleh jadi bertegur. Okey, seterusnya refleksi pengajaran pensyarah. Pada pendapat saya, cara pembelajaran dan pengajaran yang telah disampaikan oleh pensyarah mudah difahami mengikut peredaran zaman. Saya juga ingin berterima kasih kepada pensyarah kerana sudi menyampaikan ilmu kepada kami, berkongsi pengalaman kepada semua pelajar yang mengambil subjek ini. Okey, akhirnya untuk refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Dengan adanya kursus falsafah pendidikan ini, pengajaran dan pembelajaran serta pengalaman yang banyak boleh diambil sepanjang tempoh pengajian berlangsung. Bahkan bukan itu sahaja, para pelajar yang terpilih untuk mengambil subjek ini juga perlu merasa berharga kerana pengalaman tu yang dimiliki bukan mudah untuk dikecapi, bukan mudah untuk dicapai. Ini secara tidak langsung kita sebagai pelajar maupun pensyarah sendiri dapat bersama-sama menghargai serta mengangkat karya-karya seni anak Melayu dan secara tidak langsung menaikkan lagi nama negara Malaysia, dapat mengharumkan nama negara lah. Daripada mati ditelan zaman. Saya berharap subjek ini terus dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang untuk student-student yang akan datang, sama ada mahasiswa, mahasiswi yang seterusnya lah. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Hasanah binti Zulkifli. Nombor metrik DB 210017. Hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi projek karya. Sebelum saya memulakan refleksi saya nak minta maaf kepada ahli kumpulan yang lain sebab tak dapat join diorang buat Google Meet hari itu atas masalah kesihatan. Jadi saya buat secara berasingan lah. Jadi yang pertama, refleksi soalan topik yang diberikan. Pada awalnya, bila doktor sebut kita akan mengkaryakan atau mempersembahkan atau mendramakan cerita-cerita Allahyarham Tan Sri Ramli. Yang pertama, saya sangat excited sebab kita tahu Allahyarham banyak sangat cerita, macam-macam cerita, dan saya pun membesar dengan
dengan cerita-cerita Allahyarham. Banyak moral value yang kita boleh dapat walaupun dia punya jenaka tu ada peli, ada kiasan, tapi kita still dapat moral story daripada cerita tersebut, and then kita boleh apply dalam hidup seharian kita. Jadi bila doktor sebut tu, first memang excited lah. And then macam topik saya sendiri, tajuk drama saya sendiri, Laksmana Doremi, banyak juga value yang saya dapat. And then macam mana untuk jadi kreatif, kita nak cut scene mana yang macam boleh guna untuk kita jadikan moral story, jalan ceritanya tak lari sangat dan sebagainya. Dia lebih kepada, orang kata, kalau dari segi drama sendiri, topik sendiri lah, macam saya Laksmana Doremi, kita kena macam jadi lebih kreatif. Kena banyak kerjasama dengan kawan-kawan, tanya pendapat diorang, kerjasama and everything lah. Jadi seterusnya, refleksi pengajaran pensyarah. Untuk pengajaran pensyarah, saya tiada apa-apa komen dan sebagainya. Saya cuma boleh cakap pengajaran pensyarah sangat okey. Macam kadang-kadang slide doktor ada yang banyak, ada sikit. Doktor memudahkan cara macam mana untuk mengingat, macam mana untuk kita tahu flow bab tu tanpa perlu ingat betul-betul macam dalam slide dan sebagainya lah. Dan yang terakhir adalah refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Bagi saya, penerimaan kepada pelajar tentang falsafah pendidikan ni mungkin agak sukar untuk mereka yang tidak berapa suka untuk membaca ataupun terlampau berfalsafah. Macam tu mungkin pendapat saya, sebab saya pun 50-50. Jadi untuk saya sebagai pelajar untuk menerima ni, saya cuba walaupun kita kurang minat, tapi bila adanya drama, ada orang kata macam kerja-kerja fizikal, tak bosan sangat. Kita tak ada rasa macam boring dalam kelas. Penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan ni sangat baiklah untuk pelajar berkembang, untuk keluar daripada mungkin daripada introvert jadi extrovert dan sebagainya lah. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.